Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 21 Februari 2019. Amanah berpendapat sikap PAS yang menyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba-tiba sangat pelik berdasarkan pendirian parti itu sebelum ini. Menurut Naib Presiden Amanah, Datuk Mahfuz Omar yang dipetik dari Malaysia Kini berkata, PAS pernah menempelak Dr. Mahathir sebagai kuda tunggangan atau macai DAP. Kini menurut Mahfuz, PAS tiba-tiba mendakwa DAP mahu menyingkirkan Dr. Mahathir justeru akan memberikan sokongan kepada Perdana Menteri itu sehingga pilihan raya umum PRU akan datang. Oleh itu, Mahfuz melihat tuduhan PAS itu sebagai lawak jenaka yang bertujuan untuk mengalihkan tumpuan orang ramai daripada isu 90 juta ringgit. PAS sejak beberapa hari lalu menunjukkan sokongan kepada Dr. Mahathir dan menjadikan alasan kepentingan Melayu dan Islam sebagai asasnya. Namun menurut Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman, dakwaan terdapat komplot singkir Dr. Mahathir Mohamad hanyalah cerita yang dibangkitkan cyber trooper. Saya pun tak tahu, saya pun tak dengar. Tak ada. Ini cerita cyber trooper ya ni. Rasa saya lah. Banyak cyber trooper upahan kan ni. The more money they get, the more twisting they will do. Jadi bagi saya tak dengar apa-apa pun lagi. Orang yang makin suka kat Dr. Mahathir, saya dengar banyak. Tapi nobody came to me to say that this Prime Minister should be knocked off. Banyak yang kata he should be maintained till the end of the period. Yang saya dengar itulah. Bukan saya yang kempen nak suruh dia maintain dia. Tak. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil pendekatan tunggu dan lihat sama ada PAS akan mengotakkan janji untuk menyokongnya sekiranya usul undi tidak percaya dikenakan terhadapnya. So tentang undi tidak percaya, sebab PAS dia cakap ada undi tidak percaya, PAS akan sokong. Boleh minta Tun komen ni tak? Saya tunggulah kalau ada undi tak percaya, nak tengok PAS sokong saya ataupun tidak. Ketua Setiausaha Pakatan Harapan Datuk Saifuddin Abdullah hari ini mengesahkan Majlis Presiden Pakatan Harapan setakat ini berpegang dengan pendirian menyokong penuh Pengerusi Bersatu Tun Dr. Mahathir Mohamad kekal sebagai Perdana Menteri. Memetik berita harian, Saifuddin yang mengulas spekulasi bahawa Dr. Mahathir akan mendepan usul undi tidak percaya daripada kalangan ahli parlimen kerajaan dan pembangkang pada sidang Dewan Rakyat Mac ini sebagai kabar angin. Saifuddin juga menafikan wujud komplot itu walaupun PAS baru-baru ini membuat perjanjian bertulis dengan Dr. Mahathir tidak akan terbabit dalam gerakan undi tidak percaya dan sebaliknya akan menyokong kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri. Walaupun Parlimen mungkin tidak mempunyai peruntukan bagi mengadakan proses itu, ia dianggap sebagai sebahagian amalan demokrasi. Dalam perkembangan lain, portal yang berpangkalan di United Kingdom UK, Sarawak Report, hari ini mendakwa deposit untuk PAS bertanding dengan rekod jumlah kerusi tertinggi pada PRU ke-14 dibiayai oleh UMNO. Portal pendedah maklumat itu melaporkan seorang pembantu bekas bendahari UMNO telah memasukkan wang tunai 2.5 juta ringgit ke dalam akaun Bank Islam milik PAS. Tambah portal itu lagi, kira-kira RM1 juta lagi juga dimasukkan secara tunai oleh UMNO ke dalam akaun PAS pada masa yang sama dengan cara yang sama. Sarawak Report berkata bukti-bukti berkenaan sepatutnya dikemukakan ke Mahkamah London sebagai sebahagian daripada pembelaan editor Claire Rucasso-Brown terhadap saman fitnah Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, PAS telah menarik balik saman tersebut atas alasan kosnya terlalu mahal. Abdul Hadi menyaman Claire Rucasso-Brown susulan dakwaannya bahawa UMNO menyalurkan sejumlah 90 juta ringgit kepada PAS dalam usaha untuk melamar parti itu menjelang PRU ke-14.
Pada PRU ke-14 yang lalu, PAS bertanding di 155 kerusi parlimen paling banyak yang dipertandingkan oleh mana-mana parti di negara ini. Deposit untuk bertanding kerusi parlimen adalah RM10,000, manakala kerusi negeri pula bernilai RM5,000. Seterusnya, Tun Dr. Mahathir Mohamad hari ini mengesahkan kerajaan bersetuju menubuhkan sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat dakwaan seorang hakim kanan, Hamid Sultan Abu Bakar. We are setting up the RCI and it is up to them to look into the allegations made by the judge before. What are the terms and conditions too? What are some of the terms and conditions maybe you can explain, and how far back will the allegations be? We haven't decided on that yet, but we will set up the RCI and the terms will be determined later. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang, Datuk Seri Nazri Abdul Aziz, menyokong penubuhan RCI ke atas dakwaan kepincangan dan salah laku oleh Badan Kehakiman. Nazri yang dihubungi Malaysia Kini berkata, semua tuduhan yang dibuat oleh Hakim Mahkamah Rayuan, Hamid Sultan Abu Bakar, mesti disiasat sehingga ke lubang cacing. Ahli Parlimen Padang Rengas itu berkata, beliau melihat tuduhan itu secara serius kerana terdapat beberapa dakwaan oleh Hamid Sultan berlaku semasa beliau adalah menteri yang menjaga undang-undang, iaitu antara tahun 2008 dan 2013. Antara tuduhan oleh Hamid Sultan dalam afidavitnya yang menggemparkan minggu lalu ialah hakim-hakim tertinggi negara berkali-kali memanggil panel Hakim Mahkamah Rayuan kes perbicaraan liwat 2 Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dan memberi arahan tindakan yang perlu dilakukan. Hamid Sultan dalam afidavitnya juga mendakwa terdapat seorang bekas menteri yang campur tangan dalam pelantikan jawatan Hakim Kanan menjelang pilihan raya umum tahun lalu. Bagaimanapun, Nazri menafikan bahawa beliau adalah individu yang dimasukkan itu. Baiklah, jangan lupa layari laman web kami di www.kinitv.com/pm untuk mengetahui berita selanjutnya. Anda juga boleh layari di YouTube Kini TV. Saya Nur Syah Mama Amin, salam hormat dan kita jumpa lagi.